Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Usama Hadi Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, menyambung kembali kuliah tafsir kita menerusi surah Taha. Dan saudara yang dimuliakan Allah sekalian, kita telah bincangkan sedikit pada ayat 122 hingga 123. Bagaimanapun kita mula sedikit untuk memahami lebih lanjut perkara berkaitan dengan perspektif Muslim dengan perspektif kafir terhadap isu penurunan ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam turun ke muka bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-122 ni berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma jtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din 'adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia pun kembali kepadanya dan memberinya petunjuk. Dia berfirman, turunlah kamu berdua dari syurga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh kepada yang lain. Maka jika datang kepada kamu petunjuk dariku, maka barang siapa yang ikut petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita telah lihat bagaimana Nabi Adam ni telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pandangan setengah para ulama tafsir yang terpilih. Kemudian Allah SWT telah memilihnya untuk menjadi Nabi Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Dalam tafsir Al-Qurtubi sebagai contohnya, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahawa Nabi Adam seorang yang sangat jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesilapan ini kalau berlaku nak diibaratkan kata Muhammad Tawli Sya'rawi, manusia ni sebelum melantik menjadi Nabi, mungkin dia betul, mungkin dia silap. Fa in akhta'a fi hadhihi al-marhala la tadribuhu bal tusawwib lahu al-khata' katilmidh fi fatrati dirasah. Kalau dibayangkan kata Syekh Al-Marhum Muhammad Tawli Sya'rawi, kesilapan Nabi Adam ini adalah kesilapan seorang pelajar dalam proses dia belajar. Maka kalau dia tersilap, maka dibetulkan oleh muallimnya. Tapi kalau dalam peperiksaan tersilap, maka akan dihukum. Hukuman tersebut pun bukanlah berlanjutan seperti perspektif orang-orang kafir, bahawasanya dosa ni terpaksa boleh dikafarahkan oleh anak yang datang kemudian. Orang beriman ni punya sikap tentang yang dimuliakan Allah sekalian, mereka ni terlalu jujur, lurus bukan lurus bendul, tapi maksudnya seorang yang sangat baik sangka dengan orang lain. Kerana itu Imam Al-Qurtubi menyalinkan satu hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-mu'minu 'izzun karimun wal fajiru khibbun la'imun. Dalam hadis yang lain, wal munafiqu khibbun la'im. Orang yang beriman itu terlalu jujur sampai mudah tertipu, kerana budi pekertinya itu menyebabkan dia baik sangka dengan semua orang. Manakala orang yang durjana ataupun munafik dalam versi yang lain suka sekali menipu. Jadi sebab itu Nabi Adam telah menjadi korban dari kejujurannya sendiri. Pemilihan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi kita telah bincangkan bahawa Nabi Muhammad SAW juga turut menjelaskan dalam hadis yang sahih bahawa orang yang beriman ni memandang satu kesalahannya walaupun kecil sekalipun, laksana gunung yang bila dia duduk di bawah kaki gunung tersebut takut gunung ni menghempapnya. Dosa yang kecil dianggapnya besar. Itu bagi orang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam dan isterinya menyesal atas kesilapan masing-masing, lantas dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan. Ini ayat yang telah kita bincangkan dalam surah Al-A'raf, yang Allah SWT ajar kalimah ini kepadanya. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya Allah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak beri ampun kepada kami, tentulah, dan kasihan kepada kami, tentulah kami termasuk kalangan orang-orang yang rugi. Jadi Allah SWT telah menerima taubatnya, kerana Allah SWT memang memiliki sifat kasihan belas kepada hamba ni. Bukan itu saja, malahan kepercayaan Allah SWT ni tidak pernah berkurangan. Dia lantik menjadi khalifah, lantik menjadi Nabi, sebagai Nabi yang pertama. Jelas dalam ayat yang kita lihat di sini. Kan kita telah bincangkan pada kuliah yang terdahulu bahawa maksud di sini fataba alaihi wahada summa ijtabahu rabbuhu, summa ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Maknanya ijtabah di sini dengan makna ikhtiar, seperti yang telah kita bincangkan dalam kuliah yang terdahulu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kemudian Allah SWT telah menyuruh, qala ihbita minha jami'a. Ihbita ni, turunlah kalian berdua. Kerana syurga ni tempat yang tinggi, bumi dianggap tempat yang rendah. Syurga dalam disebut sebagai alam Jabarut, bumi pula alam Nasut. Maka mereka berdua disuruh turun ke sana, dan turun ke sana bukan hukuman kerana bersalah sebab kesalahan makan buah, kerana ia telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dipilih olehnya. Disuruh turun untuk melaksanakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menjadi khalifah. Nanti kita akan lihat ini ja'ilun fil ardi khalifah dalam surah Al-Baqarah. Jadi kita masakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks cerita ini, dan dalam Islam, dalam akidah Islam tentang Nabi Adam ni ada perbezaan yang cukup jelas dengan pandangan Kristian yang menegakkan kepercayaan bahawa Nabi Adam itu dosa terus menerus kerana makan buah tersebut, dan dosa itu terus menjadi warisan turun temurun. Lalu Allah mengirim puteranya yang tunggal, iaitu Jesus Kristus, untuk menebus dosa ini, dan akhirnya mati di kayu salib. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, selagi kita belum mempercayai bahawa Nabi Isa ni datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan Jesus itu sendiri pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menjelma dalam rupa anaknya, maka kita pun dianggap berdosa. Jadi dasar kepercayaan seperti ini menimbulkan berbagai kekacauan dalam fikiran tuan-tuan. Mengapa dikatakan Allah itu kasih? Kalau hanya kerana seorang daripada datuk kita makan buah tersebut secara tersilap lalu diwarisi turun-temurun, mengapa pula kepada orang yang telah mengaku bahawa Jesus ni, Isa Al-Masih ini telah datang menebus dosa manusia, tapi masih juga dikatakan bahawa manusia ini masih berdosa? Lalu adanya padri-padri untuk mengampunkan dosa sebagai contoh. Jadi kita lanjut lihat pada lanjutan ayat ni. Selanjutnya disebut turunlah kalian semua. Ya, turun kalian semua ni nak berarti kata, sebab yang disuruh keluar di sini bukan mereka berdua suami isteri saja, tapi yang suruh diturun juga bersama-sama dengan Nabi Adam dan Hawa adalah musuh mereka. Jadi dia pun disuruh turun dari tempat yang tinggi menjadi bertiga. Itu sebab kita dapat lihat surah Al-A'raf yang lalu pernah kita bincangkan, ukhruj minha mazmuman madhura. Keluarlah engkau dari syurga ni dalam keadaan hina, lagi dihalau. Jadi kalau kita hubungkan ayat ni dengan ayat yang lain, dapatlah kita fahami bahawa kedua pihak ini diturun dari syurga, diturunkan oleh Allah dari syurga dalam keadaan diampunkan dosa. Sebagai orang yang terpilih untuk taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi petunjuk pula. Tapi turunnya yang ketiga ini, iaitu iblis, turunnya dalam keadaan terhina dan juga dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terusir. Jadi kemudian Allah Taala mengingatkan lagi tuan-tuan yang mulia sekalian, dalam keadaan setengah kamu menjadi musuh kepada yang lain. Ini merupakan peringatan yang kedua. Diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa iblis ni tidak mahu mengalah kepada Nabi Adam. Jadi bila turunnya manusia ke dunia ni, masih ada lagi cabarannya, iaitu mereka akan berperang satu sama lain apabila mereka tidak mengikuti ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab datang ayat yang kita dapat perhatikan di sini tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Allah gambarkan, qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maknanya orang yang tidak mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka dia akan sesat. Betapa hebat sekalipun pertentangan dan permusuhan antara manusia yang menjalankan tugasan, tanggungjawab yang telah Allah berikan kepadanya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, betapa pun hebatnya, tapi Allah SWT memberi jaminan.
Jadi Allah SWT telah memberikan jaminan kepada yang mentaati perintahnya, fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kalau dia dapat mengikuti petunjukku, syaitan yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menyesatkannya tidak akan berupaya, tidak akan mampu untuk menyesatkannya, kerana dia sudah berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala bil urwatil wuthqa. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang kepada akidah yang benar, maka dia tidak akan dapat disesatkan oleh syaitan. Satu perkara yang menarik disebut oleh Muhammad Tari Asy'arawi dalam ayat yang ke-110 ni tuan-tuan. Summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Lalu Allah SWT memilihnya, Allah terima taubatnya dan Allah beri hidayah kepadanya. Kenapa ayat ni tidak menggunakan perkataan summa jtabahu Allah? Summa jtabahu Allah. Nampak tak? Ini keindahan bahasa Arab, pemilihan perkataan yang sungguh tepat. Summa jtabahu rabbu. Kenapa tak disebut summa jtabahu Allah? Allah yang milih. Kenapa disebut rabbu? Di sini nak menggambarkan kepada diri tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, walaupun kesilapan tersebut berlaku, tapi masih ada lagi Tuhan yang Maha Penyayang. Dia akan menjaga segala urusan keperluan kehidupannya tetap disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana di dunia ni, sesiapa yang mencari kasih Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT tetap akan memberi kepadanya. Siapa yang berusaha untuk memenuhi keperluan kehidupan dunianya, walaupun dia orang kafir sekalipun, saya ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi kasih sayang, memberi kepadanya, memenuhkan segala keperluan hajatnya. Maka itulah yang dikehendaki oleh Allah untuk kita faham, kata Syekh Al-Marhum Muhammad Tawri Asy'arawi. Jadi walaupun Nabi Adam telah tersilap, tapi demi membangunkan dalam dirinya kesedaran untuk berdikari, dan bagi sesiapa sahaja berdikari di dunia, ada Tuhan yang akan menjaga kepentingannya. Bukan soal akhirat semata-mata, di dunia ni pun Allah SWT tetap akan memenuhi keperluannya, walaupun di kalangan yang ada di dunia ni merupakan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuannya Allah gambarkan perkataan Rabbu, summa jtabahu Rabbu fataba alaihi wa hada. Tidak digunakan di sini summa jtabahu Allah, kerana dalam urusan dunia manusia itu tetap dilimpahi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, sekalipun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dunia ini memiliki nilai seperti sehelai kepak nyamuk, maka Allah SWT tidak akan meminum kepada orang kafir itu walaupun setitis air, walaupun seteguk air. Tapi kerana dunia ini dimiliki siapa yang mengusahakannya atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka orang kafir yang berusaha pun tetap mendapat kerajaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah kurnia-Nya. Apa yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dulu kita telah bincangkan bahawa bila melibatkan bebanan hidup di dunia ni, Allah SWT akan menekankan kepada orang lelaki sebagai tanggungjawab. Sebab dalam ayat lain, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Allah SWT telah menetapkan sifat tanggungjawab. Qayyum itu qawwamun, tanggungjawab untuk menjalankan urusan kekeluargaan semuanya di atas bahu si suami. Kalau seseorang lelaki itu memiliki ibu, ayah yang sudah tua, juga tanggungjawab adalah terpikul oleh seorang lelaki, anak lelaki. Semuanya dipertanggungjawabkan ke atas lelaki. Maka dengan sebab itu mesej yang begitu jelas, sentiasa penekanan yang diberikan kepada Nabi Adam, agar setiap lelaki, setiap muslim menyedari tanggungjawab menjaga isteri, menjaga ibu ayahnya masih lagi terbeban atas dirinya, tidak pernah selesai. Kemudian datang ayat yang ke-114, itu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. InsyaAllah kita akan mulaikan tafsiran ayat yang berikut dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.